Ya. Okay, kita tunggu Nazri Bovinski kejap. Mana si Nazri Bovinski ni? Dia call time dia pukul 10.30. So dia dah lambat 1 minit. Maybe kita kena live dengan Maya Karin dulu. Hai. Are you reading any new script, Maya? So, okay. Tadi, dalam sejam lepas, aku borak dengan mana Nazri memang mana. Itulah, call time dia sepatutnya pukul 10.30 and then dia still belum nampak batang hidung lagi. Panas pula, aircon rosak. So, okay. Itu dia. Nazri Bovinski dah. Okay, sekejap aku. Nazri. Where is Nazri? Okay, aku dah invite Bovin. Nama dia Nazri M. Amnor tapi kita panggil dia Bovin. I think kalau orang filem mesti kenal lah siapa Nazri M. Anwar ni. Cepatlah Bovin, kau pakai apa ni, Unify ke? Aku dah invite lah. Sekejap. Go live with Nazri M. Anwar. Okay. Reply. Waiting for kau punya confirmation. Kau baru lepas Waalaikumsalam. Kau baru lepas tahajud ke apa ni? Biasa lah, lupa. Okay, sebelum ni kalau korang tengok dekat apa credit title yang movie kan, screenplay by or writer Nazri M. Amnwar. So inilah orangnya, Nazri M. Amnwar ni. Visually dia, ini orang dia. So Bobin, kita tak payah nak intro panjang-panjang sebab kita dah kenal masing-masing. Okay. Kita go straight to our topics lah. Sebab bila aku live ke aku post ni like macam Q&A, orang tanya pasal macam mana nak tulis skrip. Macam mana nak start writing a script. So, aku tak ada jawapan untuk tu sebab bagi aku macam maybe aku punya style agak ikut suka hati punya. Macam aku tak ada like a proper apa or rule or something lah. Which is aku rasa kau as a script writer, kau ada that experience yang lebih how to write properly. Tapi kita tak payah nak go for detail sangat sebab this is just for the beginners. Orang yang macam yang dah advance tu just it's not our target audience lah for tonight's punya session. Okay, kita start flashback sikit lah. Kau ambil course, short course in script writing ke in screenwriting? Short course kau ambil for filmmaking actually. But filmmaking pun dia akan cover mostly storytelling lah sebab that's why aku ambil filmmaking sebab bila aku tengok all the syllabus tu masa dekat NMFA tu
Filmmaking tu more on the part of storytelling yang aku nak belajar compare the actual screenwriting lah. So kau menyesal tak balik Malaysia? Half of me menyesal kot lah sebab aku patut stay dekat New York tu lagi lama lah. Tapi well, dia nak jadi. Okay. So bila kau balik kat sini, okay, aku tengok kau punya, bukanlah kata kau punya progress, tapi aku tengok kau punya journey from writing a script, Karipat Cinta, lepas tu kau pergi ke CEO dengan Razesha punya Ellie lah, kita panggil Ellie. Dalam kau punya screenwriting, okay, now we talk about story ideas dulu lah. Kita bagi kita punya session ni like 3 different segments. Our first segment kita talk about the story ideas. Ada story ideas yang datang kepada the director and producer. Maksudnya kita orang dah ada, okay, we have like this story yang kita nak develop. And then we seek for screenwriter lah, macam orang macam kau. Kau akan develop the script. Ada juga yang memang daripada screenwriter sendiri yang macam kau. So dalam masa kau buat macam as a Karipat Cinta ke CEO ke ataupun like now kau working on a new film dengan Ellie, dengan Razai Syam, itu yang the ideas is completely datang daripada kau ke memang the idea tu datang daripada director dulu or producer dulu? It depends sebenarnya. Dia Panas ya lah. Aircon depends rosak. on the project lah. Apa dia? It depends on the project lah. Ada projek yang in first trigger idea-nya for me, daripada aku. Ada juga idea tu daripada dia orang, macam contohnya dia boleh cakap macam CEO lah. CEO jadi kata aku nak buat movie. Itu cerita apa? Cerita macam ni. Okay, kat situ the start dia macam ni kan. And then aku kembangkan sama-sama dengan Ellie lah. So lebih kurang macam tu lah. Kalau Karipat Cinta obviously dia solely daripada my idea lah, daripada idea aku sebab dia daripada novel yang aku tulis sendiri kan. And then kemudian bawa lagi kepada benda-benda lain macam telemovie ke series ke, depend on the project. Ada project yang the producer or the director dia cuma ada one line of idea. Aku rasa aku nak buat cerita macam ni. So aku as a scriptwriter aku akan cuba tengok kembangkan lah from that one line of idea. Let's say katakan aku director and producer datang kat kau cakap, okay Bovin, kita ada this story, this idea yang nak kau develop. Apa benda yang kau perlukan daripada director and producer for you to start writing or for you to start developing? I think yang first kali as a scriptwriter yang biasa lah, scriptwriter yang kerja as a scriptwriter kan. This is aku share aku punya dalaman lah kan. Maybe ada scriptwriter cara dia lain. First kali aku nak tahu ialah apa the producer and the director tu nak. Sebab tu penting aku rasa. Maknanya kalau dia ada one line of idea kan, aku mungkin interpret the idea tu lain. Aku interpret the idea tu kat sini, dia interpret macam ni. So kat situ aku kena jumpa dengan director, dengan producer. Kita kena borak lah dia idea tu apa sebenarnya. Kat situ aku kena sama ada aku tanya directly apa dia orang nak, atau aku kena macam sort of kena gali lah daripada isi hati orang apa sebenarnya. So, masa Ellie datang, Ellie kita panggil, okay nama Razai Syam ni kita panggil dia Ellie. So masa Ellie datang kat kau, approach kau untuk tulis script for CEO, apa yang dah ada kat dia time tu? Dia ada treatment ke? Or dia just ada like one log line yang lepas tu dah leave it to kau how to develop? Dia ada konsep lah lebih kurang macam tu. Dia ada cerita yang itu cerita pasal Mamat kaya dan Mamat miskin. How their life switch macam tu kan. So itu je. Lebih kurang macam tu lah. Dan dia ada reference kepada old movie. So dari situ, okay aku ada dua benda lah. Iaitu aku ada reference movie apa dari segi storyline. And then keduanya basic premise yang director tu nak lah. So itu dari situ kita orang akan discuss lah okay macam mana mula-mula first kali dia aku akan bagi maybe a simple synopsis kepada director whether betul ke ini cerita yang kau nak bla 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 and then but that's the starting point of the process lah. Okay. Kalau kau tengok kan lain filem kan lain dia punya rhythm dia, like in terms of edit and tempo of the film lah. Some like macam movies yang slow burn, like macam takes time for the story like to pick up.
But CEO is very like punchy, like catchy lah, macam laju lah. Okay, Raza Syam ada komen mula-mula nak baca cerita lain. Pasal aku bagi macam simplified version lah sebab aku yang memang mula-mula cerita betul-betul cerita lain nak buat, tapi well that's another story to tell lah kan, but basically itulah. Okay, back to kita punya discussion tadi. Macam CEO, dia punya pacing dia laju, like macam punchy, catchy. Tapi maksud aku lain film like ada dia punya tonation lah. But bila kau tulis untuk CEO, maksud aku dari segi treatment and then dari segi dia punya scenes, kau dah bayangkan dia punya how catchy the film lah. Dari segi lines of dialogue, maksud aku maybe kau faham kan macam mana bila edit ada satu scene yang dia bergendang apa semua tu. So the comedy timing semua tu memang dah ditulis kat dalam skrip ataupun memang itu like impromptu during masa diorang shoot baru diorang come out dengan the idea. I think banyak komedi dalam tu memang dah ditulis, although ada I think dalam few scene yang sort of improvise but based on the actual script lah. Aku dah tak berapa ingat sangat, film dah lama kan. But apa yang aku rasa sebab dia datang daripada proses yang panjang. Dia bukan macam seminggu buat dah tu shoot. So daripada first draft, second draft, third draft macam tu. So daripada kalau first draft tu aku rasa macam tak kelakar lah kot mungkin. And then kita bincang dan aku Eli dan juga ada few person kita game dorang dan ada certain idea yang kelakar tu pun datang daripada orang lain pun, dan aku cuma ambil daripada idea yang diorang bounce balik tu dan aku orang sort of macam kata supervisekan dia lah, bagi dia lebih rencah lah dan tu. Okay, Eddie cakap almost Eddie comments kat situ almost semua dah tulis. So maksudnya the script masa dekat set tu memang dah inilah the lines of dialogue. Inilah apa benda yang korang kena sampaikan. Inilah this is how the scenes, and then they should base almost at 100% like written dialogue lah. Also written script. Kalau aku ambil experience kerja dengan banyak director termasuk Eli, memang most of the director yang kerja memang diorang akan follow exactly the script. Sebab the script is the blueprint lah of the project yang nak buat filem ke tele ke apa kan. Memang itu benda penting lah, dan usually improvisation tu usually-nya tak lari daripada script tu lah. Maybe improvisation pun depend on disebabkan masa location lah macam shooting ke apa, but still the gist, the essence of the scene tu tak lari lah. The essence of the scene yang nak disampaikan tu tetap ada kat situ lah. So, tapi kau rasa offended tak kalau tiba-tiba datang kat set rasa macam okay, it's different bila like written on paper dengan the actual location tau. Kadang-kadang bila kau pergi rasa macam okay, aku rasa the script aku nak rewrite sikit. Kau so offended tak when the director like amend kau punya storytelling? Apa kau punya screenplay? Aku dah bertahun-tahun kerja sini, aku dah macam tak ada rasa sangat. Aku dah belajar lah untuk terima hakikat kehidupan tu. Sebab satu kena ingat, iaitu walaupun macam mana aku tulis pun, tetap yang punya kuasanya adalah director. Itu vision dia. Kalau mungkin vision dia lari sikit daripada vision aku, but that's his job. So kadang-kadang mungkin apa yang dia rasa tu akan improve dia beberapa benda yang ditulis tu tak, itu hak dia sesuatu. Itu aku punya pegangan lah. Maknanya kalau dia nak ubah pun, aku rasa aku tak perlu offended sangat kot, sebab itu director punya job pula. Lepas aku dah deliver aku punya job, tu director tu, dan dia rasa okay, ini adalah perubahan yang perlu in order untuk improve lagi cerita yang dah ditulis tu dengan dalam bentuk visual. Itu satu lagi along the way aku belajar bahawa tak payah offended sangat, sebab aku kena faham proses kat Malaysia ni, iaitu budget, location, bla bla bla, semua tu effect juga kepada skrip yang ditulis. Memang kita nak buat karya yang best, even semua orang director apa benda buat karya yang best, tapi kita tak boleh nak lari di bahawanya kadang pada event, pada hari yang shoot tu ada benda banyak ni
Okay, itu aku cakap kepada director yang bijak masa aku. Maknanya Okay. dia faham dia ni. But there's a ada occasional masa di mana aku jadi marah bila perubahan tu aku rasa tak masuk akal. Faham tak? Kan aku cakap Okay. tadi dua benda tadi kan. Satu ialah Okay. perubahan tu director buat untuk make it better Hmm. on his vision. Keduanya, perubahan tu Okay. berlaku disebabkan masalah-masalah teknikal, masalah-masalah yang berlaku kat set. Okay. Tapi still, Okay. diubah, diguna kreativiti dia Hmm. supaya a single scene yang dia shoot tu tidak lari daripada apa yang kita dah buat kan. Tapi ada setengah berlaku juga yang aku jadi marah bila macam apa benda yang kau shoot ni dah lari daripada apa yang point yang kita nak sampaikan. Dan masalah-masalah on set tu aku tak rasa benda tu macam tu lah. So it happens lah, it happens. Okay, now berbalik kepada, okay, kau faham kan orang duk kutuk cerita Melayu. Orang kutuk cerita Melayu. Benda balik-balik habis-habis kan minum air oren dekat kafe. Bla-bla-bla, borak dekat kedai makan. Dia macam, tapi orang tak tahu sebenarnya the limitation. Maksud aku dari segi bajet apa semualah. So bila kau tulis skrip, the director or the producer dah bagi kau certain like limitation ke, macam dia cakap kau jangan nak berangan sangat, jangan letak macam apa scene dekat hotel mewah sangat because we cannot afford to go there. So benda tu dah di bagi tahu awal-awal ke macam, ataupun they just leave it untuk kau, tak kisahlah kau nak berkarya tahap level mana pun, as long as it fits the story. Ya, dalam isu macam orang komplain pasal normal audience komplain pasal apa-apa benda yang lag dalam kita punya TV or filem or drama kan. Aku tak boleh nak marah dia orang sebab dia orang outsider. Dia orang nak tengok benda yang best lah kan, of course. Dia orang don't give a shit apa kita punya masalah di belakang. Sama macam contohnya kalau kita pergi kedai makan pun, kalau kita order makanan tak sedap, kita tak peduli pun kalau tukang masak tu baru break daripada awet ke kan. Kalau tak sedap lah kan. So itu satu. Keduanya dari segi proses, usually the director, the producer, siapa, dia orang tak nak limitkan benda tu. Dia orang akan cuba, biasanya dia orang ada mentality bahawa writer kena bagi bebas supaya karya ni. Tapi lepas first draft baru kita tengok, oh ini bajet macam mana tu. But I think most of the experienced screenwriter di Malaysia, I think lah, dia subconsciously dia orang dah belajar bahawa serta-serta benda memang tak boleh nak achieve lah. Macam untuk aku pun kadang-kadang bila aku tulis, ni macam tak boleh macam ni. Dia ada dua cara kau boleh buat. Adalah satu ialah kau totally tak buat benda tu. Or kedua, kau contact kepada producer lah, tanya, MC macam ni macam mana? Kau ada bajet tak? Kalau dia kata, kita boleh try workout ni, dan buat ni lah. Depends. Okay, sebab kita cakap pasal pilihan tadi, so kau punya background chat kat belakang tu memang kau purposely pilih colour pink ke apa? Itu tunjukkan kau punya jiwa writer ke apa? Ini adalah bilik workstation aku. Ini adalah bilik nombor 3, bilik paling kecil. So that colour behind you, colour belakang kau tu memang affect the way kau berfikir ke? Sebab sekarang kau tengah tulis romantic ke? Biasanya bilik ni aku ada satu lampu gelap tu aku ni. So lampu tu bila aku buat kerja aku pasang lampu tu, tapi sebab ni kan nak buat ni so perlu ada. No, kau tak menjawab. Tak. Masalahnya kau tak jawab soalan lagi. Memang kau punya pilihan ke untuk cat belakang tu merah jam jawapannya senang je. Masa aku pindah bilik ni dah memang warna pink, lepas tu aku malas nak cat colour lain. Aku macam okey lah, lantak lah, aku malas aku nak cat colour pink. Okay, so itu malas lah aku nak cat colour lain. Sebab aku macam okey juga ni. Aku ingatkan sebab kau time tu kau tengah tulis something yang macam apa kimchi cinta something, suamiku cinta bla bla bla, so kau kena paint to pink colour. Ya, tu lah punca dia. Dia lah belakang okay. Spiderman pun, so okey lah dia compliment kepada ni. It's balancekan balik lah. Aku ada baca some sebab aku punya experience, aku tak ada experience writing feature film. Aku ada experience
uh, tolong orang bikin feature film. Maksud aku macam Nick, masa kita orang bikin Kill apa semua tu lah. But masa kita orang bikin pun kita tak ada like any rules tau. Kita macam satu template ke apa benda. Like, macam tu like, macam like, randomly tulis je. So aku nak tanya pasal rules in screenwriting. Kau tahu kan pasal macam act 1, act 2, act 3 apa semua ni. But some people dia cakap macam okay, rules are meant to be broken. Tapi bagi aku sebelum kau nak break the rules, before kau nak break the rules, you must know the rules first lah. Ya, betul. Sebab kalau kau tak tahu the rules yet, tapi kau macam tak apa, rules ni main kita kena jadi macam apa avant-garde ni kan. Macam kau nak jadi new wave lah kononnya, macam tak apa, jangan pedulikan sangat pasal apa the act 1, act 2, act 3 apa semua ni. Just write apa yang kau rasa. So bagi kau, kalau like a beginner baru nak start menulis, rules tu kau kena belajar dulu ke to understand the process ke, ataupun kau just macam tulis apa yang kau rasa macam nak tulis je? Aku rasa dia macam ni tau. Untuk yang baru start, aku rasa kau belajar juga lah rules kan. Tapi kadang-kadang benda tu akan buatkan kau tak buat apa-apa. So bagi aku, kau start. Salah pun tak apa. Kau tak tahu apa-apa, aku janji kau buat dulu. Start je tulis apa-apa. But along the way, you kena put on your back or your mind yang kau nak belajar. Maknanya along the way, work kau yang first tu mungkin teruk. Dan kau tengoklah apa teruk. Oh sebab kau tak tahu sepatutnya buat macam ni, ada rule macam ni yang kau terlupa dan kau belajar benda tu. Kau discover. That's what pengalaman aku lah, aku belajar. Di mana aku satu benda aku ni malas sikit. So maknanya aku nak pergi belajar secara intensif tu, aku jadi pemalas sikit. Jadi selalunya aku belajar macam ayat poyo dia, belajar dari kesilapan lah. Bila kita kena maki dengan producer, director tu, aku tengok cik ni punya salah. Bila ada kawan-kawan screenwriter, bila komen macam Alfi selalu bang aku macam ni, aku tahu ini salah. Tapi along the way kau kena letak on your back of mind, kau nak belajar, kau nak tahu apa benda. So kau pergi mencari okay kat sini apa dia, kalau kata rules or screenwriting tu apa benda, kau kena belajar apa benda 3X structure tu. Even kau kena tahu macam the filosofi dalam tu. But benda tu kau dapat sepanjang kau buat proses menulis tu lah. So bagi aku work kena start juga. Tak kira lah tu mana pun kena buat. Kena siapkan supaya dia kau belajar daripada situ lah. Okay, kau banyak belajar. Tidak. Okay. Kau banyak belajar daripada Michael Ang ke daripada Razak Hisham? I think most yang aku collaborate, aku banyak belajar daripada ramai yang aku collaborate lah. Not necessarily Michael Ang dan Razak Hisham lah. Dua-dua pun aku pick up banyak ilmu dan pengalaman dari diorang. Even aku pernah antara yang aku hargai lah Kak Mai, indirectly dia ajar aku how to write drama TV. Macam bila aku tengok Kak Mai explain tu, aku macam Kak Mai Zura Idris tau, dia otai screenwriter. Aku macam what? Sial. Tapi waktu tu dia bukan macam mood nak mengajar aku pun, dia cuma explain ada certain benda projek ni tu. So kadang-kadang benda tu datang informal tau. Maknanya masa discuss dengan Razak Syam ke apa, ada aku pick up lah, macam ni kau kena buat, macam ni. Macam tu. So every project, every person yang kau jumpa, regardless dia tu baru ke lama ke, kau try pick up apa-apa input daripada dia, experience. Kadang orang baru pun mungkin ada something yang fresh. Dan tambah macam aku yang dah tua ni, aku perlu orang yang muda untuk freshkan apa benda work yang aku nak buat lah. Okay, now we move to the next one, developing characters. Sebab bila kau start writing kan, the first thing actually yang paling penting character, sebab character tu yang akan hook the audience lah. So macam mana kau start develop the characters? Adakah based on orang yang kau kenal sekeliling kau, ataupun like kau baca news yang macam okay, this is something interesting, blah kau start develop the characters? That's the benda yang pertama sekali tau yang aku buat. Ni
ni proses aku sebab ini aku dengan Nick Amin kita orang pernah macam bukanlah berbalah tapi macam clash of idea. Ni kata dia first thing yang dia buat ialah dia akan cari story. Kalau aku Okay. cakap story aku letak tepi dulu. Aku nak kenal karakter. Tapi bagi aku Nick tak salah. Tak salah. Ni Okay. more method. Tapi untuk aku ialah kalau in order aku nak create a good story, aku kena tahu karakter, aku kena karakter tu siapa. Maknanya the main karakter tu aku kena luar dalam dia, apa dia buat. Benda tu kena. So maknanya banyak biasanya aku borak dengan director, producer kan, borak pasal karakter. Apa benda dia buat ni? Siapa dia buat ni? Apa dia nak? Kenapa dia buat macam ni? Apa dah benda lah yang ni. Dan benda ni penting sebab bagi aku kalau bila kau dah kenal karakter tu, luar dalam dia, tak kisahlah benda tu tak ada dalam story sangat pun apa, luar dalam. Dia akan avoid kau untuk buat karakter tu make a, orang kata out of character decision along the story kau sebab kau dah kenal dia. Dia takkan buat macam itu kalau Okay. dia certain tu. So macam okay, ni based on experience. Raza Hisham cakap first draft Gadis Cosmos script kena baling. Lepas tu kau merajuk and then kau come out dengan the second draft. Masa dia baling, okay, dia baling skrip tu sebab karakter tu tak best ke or something to do dengan the structure? That is an interesting experience di mana waktu dia tahu kan lah baling, dia cuma macam pas macam tu, sikit kau Dia macam boleh hempas lah. Dia hempas kat meja waktu tu dekat deka kot macam tu lah, jumpa dia kan. Waktu tu dah lah tengah panas kan, aku pun panas tengok lah kimak apa Muhammad ni. Lepas tu but that was interesting experience sebab memang first draft tu teruk sebab satu ialah aku tak tahu lagi karakter ni macam aku cakap tadi. Tak kenal lagi karakter ni buat apa benda lah, kenapa dia aku nak kena tulis cerita dia ni. Apa lepas tu banyak sequence dia, banyak karakter tu punya sequence dia jadi macam tak best sebab aku tak tahu apa benda dia nak buat. Dan kedua of course lah aku tak clear lagi visi cerita tu, which is yalah aku patut clearkan betul-betul untuk even for the first draft. That my mistake lah. But it's an interesting experience lah sebab in the end Gadis Cosmos okay lah, boleh lah. So kalau ikutkan kau punya order or kau punya your own rules, first story dengan idea, lepas tu kau start develop characters first. Betul? Kalau ikutkan kau punya rules lah, ini kau punya teknik lah. First you come dengan story dengan idea. And then next one is kau start develop the characters dulu. Before kau start writing the whole scene or the whole story lah. Yeah. Kita borak pasal karakter lah, pasal siapa dia. I think contoh yang lama yang aku boleh ingat sekarang ialah macam aku ingat lagi lepak kat kedai mamak bawah tu, di Maju tu. Okay. Dia macam datang dengan Syahid pasal nak buat Fatin. Okay. Kita borak masa tu banyak soalan aku cuma tanya pasal Fatin je. Okay, dia ni apa? Dia ni kerja apa? Dan aku ingat lagi yang mula-mula tak silap aku watak tu dia nak buat kerja kilang tak silap aku. Pasal aku cakap kenapa tak dia jadi penari kebudayaan, tapi aku tak ingat sebab apa lah. Tapi in the end karakter tu jadi penari kebudayaan. So mula-mula watak tu kerja kilang tapi aku rasa macam kerja kilang macam tu. Dan proses tu pun berlaku pada banyak projek lain lah, di mana mula-mula the main character kita borak dulu karakter ni buat apa bla 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 sebab benda tu penting tau. Maksud aku pemilihan, contoh lah pemilihan kerja karakter tu penting juga. Depend on the point of the story yang kau nak tulis tau. Maknanya dia boleh je kerja macam mana apa-apa, but then is it fit for the purpose of the story, macam tu lah. Okay, Eddie cakap briefing aku masa tu kita buang cerita pasal perempuan gila. Okay, so itu penyebab dia baling skrip tu lah. Aku pun tak ingat sangat dah sebenarnya benda tu, tapi yalah, but ini overall macam tu lah. I think in each project pun memang kita first bagi aku kita kena, kalau seorang tu nak jadi scriptwriter, aku rasa trick dia ialah kau kena tahu apa director dengan producer tu nak. Okay, Nabil ada tanya soalan. Aku rasa soalan dia tu bersangkut paut juga dengan kita punya the current topic. Do you believe in writing every day untuk siapkan vomit draft walaupun tak ada inspiration? Maksudnya kerja aku tulis je lah dulu, nanti later bila aku rasa baru aku refine balik. Kau ada buat benda tu tak? Kau believe in that sense
kau kena start write something, lepas tu refine later lah. Just to come out dengan draft. First kali bagi aku kita kena start dengan first draft sebab first draft tu memang semua first draft kan teruk. Tapi kita kena start somewhere. Kita kena siap first draft sebab tanpa first draft macam mana kita nak move forward? Macam mana kita nak bagi kepada orang yang involved? Okay. Everyone lah, producer director. Pasal draft ni kita talk later sebab draft tu selepas ni kita habiskan dulu part yang developing characters ni. So dalam banyak-banyak characters yang kau dah tulis, okay, kau dah buat CEO, kau dah buat lah list Gadis Cosmos, and now like kau tengah tulis like apa horror thriller for Ellie lah, for Azisham. Dalam banyak-banyak karakter yang kau dah tulis, yang mana yang kau rasa macam ini yang kau paling rasa macam kau enjoy tulis the character? Banyak juga sebenarnya. Kau pilih 2 karakter and then kau bagi tahu why kau rasa karakter tu help to shape the story. Payah agak ni sebab banyak. Ha. Gila karakter aku tulis. So sekarang limit to movies. Aku boleh bagi 2. Aku bagi 2 yang aku enjoy tulis karakter tu. 2. Satu ialah karakter awet aku dari Neraka, Michael Andaret. Itu yang Sarifah Sakinah tu. That one is a very interesting project. Sebab dia datang daripada sort of idea aku jugalah how to shape, but the character is fun to write. Kedua, banyak juga apa yang aku seronok tulis karakter. Payah juga Filem. Kau pilih filem. Filem tak banyak. Filem aku cuma ada 2 je. 3. Okay, CEO lah kalau filem. Dah tak ada ni. Aku ada 4 filem actually termasuk KL Vampire. CEO lah, CEO. Okay. Aku fun tulis 2 karakter. Which is sebenarnya although dia banyak slack sebab waktu tu aku banyak benda yang aku belajar daripada kelemahan aku sendiri dalam CEO. But in term of interesting karakter, dalam tu banyak interesting karakter yang aku tulis lah. Termasuklah Aloy yang jual kasut tu. Even watak 2 tu, watak Beto dengan Remy pun agak ni awak tak anas. Reason aku tanya because ada director yang dia director writer. Maksudnya dia tulis and then dia direct sendiri lah. Macam aku prefer to write my own screenplay. Still writing lah, maksud tak siap pun lagi. Macam Ellie semalam dengan dia punya session dengan Nik Amir, dia prefer someone else to write. Sebab dia nak ada the second view. So that's why lah dia nak macam dia collaborate dengan writers. So kalau bagi ni kita cakap in general lah, macam apa dari segi characters. Sebab apa yang menarik pasal aku ni kita ambil benda sebab susah juga benda yang kau tak tulis. Tapi aku rasa for discussion purpose then is okay. Ada orang ni kita cakap pasal building the characters. Sebab tadi ada yang cakap kau ambil inspiration some characters actually your friends and then you put your friends name jadi the characters. Kau rasa benda tu okay ke ataupun macam kau rasa kau prefer to do like more research yang lebih detail pasal character? Benda tu depends lah sebab certain project memang aku letak. Kadang-kadang letak nama kawan je but then the whole character essentially lain daripada dia. Dan ada setengah tu the friend itself dah present the character yang perfect untuk the story. So aku pakai ambil daripada dia. And ada certain character memang needs a bit research or thorough research untuk tahu dia tu macam mana. So depends on the character. Dan dia membantu bila kita ada ramai kawan yang ada colourful life lah. So okay, kalau kau tengok kat luar kan, okay. Sekarang kalau kau tengok kat luar, ini bercakap screenwriting proses bukan kita macam apa yang kita buat lah. Kalau kat luar, dia ada like macam writers team. Maksudnya
the main guy is the screenwriter lah. Tapi bawah dia ada macam research assistant yang apa, okay aku tengah tulis, katakan aku tengah tulis a horror movie. And then I have like these two characters. Actually these two characters ada diorang punya their own character design. Kat Malaysia ada tak macam kau ada research assistant yang help kau to bagi input macam okay kau assign diorang untuk pergi cari info pasal ni and then balik kau gather all the information and then you start writing? Ke tak ada budget for that? Tak banyak project lah, because I think the project yang aku ada assistant sikit sort of macam KL Against the World sebab dia heavy. Most of the telemovie not necessary kena ada lah sebab usually it's a simple project je. Kalau filem so far tak perlu ada lagi lah, unless one day kalau aku ada buat movie autobiography for some politician or some tokoh, yeah maybe kena ada research assistant bla 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 semualah. Okay. Ada soalan ni pada Nabil tadi pasal penting ke buat detail character profile untuk create character walaupun tak tunjuk dalam filem. So nak necessary perlu pun sebab in the end kalau dia tak ada dalam filem, kalau kau tulis itu dalam tu, what's the point? But for me character profile tu maknanya apa yang kau buat dalam character tu the effect dia membina the story lah kan, the story but dia mungkin lebih perlu detail kalau kau buat macam a long season punya material. Macam contohnya kalau Mad Men aku baca dia punya Bible, dia punya Don Draper punya karakter tu detail sebab satu season, lepas tu dia ada 7 season kan. So it needs that detail dan tambah-tambah lagi dia ada my writer dalam tu, project my writer. Dia perlu ada detailing kat situ. Dan detailing tu semua dia kena ada, orang kata kiblat dia satu, iaitu all the detail yang kau nak masuk tu berkiblatkan kepada apa yang kau nak tunjuk terhadap Don Draper ni. So sekarang aku dah ada story idea, aku dah develop characters, sort of like kau dah develop, and then next one kau akan move on to writing the scenes. Maksudnya kau dah start structure the story lah. So kau punya first process bila kau dah start writing, your first, very first, macam kau dah ada characters, kau dah ada idea, kau dah ada treatment. So apa benda yang kau buat dulu? Okay, lepas kita dah ada proses outlining, treatment, sheet, bla 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 semua untuk write the scene, biasanya itulah perkara yang paling susah sekali nak buat lah, because kau nak start the scene kan. But then again, okay, kalau untuk yang betul-betul newbie, aku punya orang kata tip ialah kau imagine kau punya, of course lah, obviously kau imagine kalau benda ni dah jadi filem lah, macam mana scene tu kan. So bila kau dah imagine tu, and then kau tulis lah ikut apa yang kau dah imajinasi kan. Okay, then aku ada point. Aku ada point kat sini sikit. Reason why aku tanya, because okay, ni bercakap pasal filem lah. Bagi aku, the first opening scene is the most important lah. Aku bagi contoh macam aku tengok satu movie aku suka, Lobster. The opening scene dia ada seorang tengah bawa kereta, and then the shot like macam from ke dalam kereta, and then like passing the scenery, and then the camera is still inside the car. This is one long take tau. And then that lady, she goes out from the car, keluar, pergi kat jalan, and then camera like still follow dari dalam kereta. And then nampak dia keluarkan senapang and then tembak. Aku tak ingat, dia tembak some kambing ke, lembu ke, something lah. And then pop, habis. But that opening scene actually tells the whole story tau. It's almost like a background of the story. So bagi aku macam opening scene is the most important to grab that attention from the audience lah. Also like to set the tone for the whole story. Itu aku punya pendapat. Je lah. And then kebanyakan filem yang aku suka, aku ingat the opening scene instead of dia punya ending ke or middle of the story.
the very first opening scene is the most important lah. Ini bagi aku je lah. Maybe that, but that open for discussion. So masa kau tulis, kau rasa benda tu the first opening scene tu kau set something yang macam tu ke, ataupun kau macam just based on the director's punya treatment? Okay, jawapan dia macam ni. Of course, opening scene penting gila lah. Memang sangat penting opening scene. Dia set the tone. Usually bila aku tulis opening scene, dia akan set the whole flow of the story. But selalunya 90% selepas maybe 90% lepas tulis, opening scene aku jadi lain. Biasanya. Opening scene aku totally different. Sebab aku rasa, this is the opening scene yang lebih perfect untuk the whole flow of the story. Usually aku akan rewrite balik opening scene tu sebab bila aku tengok muat teruknya opening scene aku yang ni. But penting, opening scene memang penting lah untuk kau untuk set the tone, untuk set the flow kau ni. Sebab itu sebab kadang-kadang bila aku lambat tu sebab kadang-kadang nak fikir opening scene je, benda tu bad habit lah kan. Tapi most often juga opening scene yang aku dah fikir berapa-berapa, bila aku dah tulis dan 90% dah ter-act kadang-kadang, bila aku tengok balik, buat macam ni lah, dia jadi lain. Sama juga. Itu untuk aku lah. And then satu lagi kita bagi reference juga, opening scene bunuhan. Kau ingat kan ada bunuhan yang budak tu in one long take, in one wide shot, tu budak tu berlari dekat tepi pantai. At the same time karakter Pekin dengan dia tengah cerita pasal tanah tu. Tapi kau tak fokus sangat yang Pekin dengan tu. Kau fokus budak tu tengah berlari daripada hujung pantai sana, and then dia lari straight to depan, betul-betul almost at depan kamera, and then dia jatuh. Lepas tu dia bangun off frame. And then at the end of the story, the last scene, baru kau nampak sebenarnya sebab apa budak tu jatuh. Sebenarnya dia jatuh ke atas yang mayat yang ada belakang lekik kelih wayang kulit. So bagi aku itu antara yang perfect opening and also perfect ending. Macam kau tie up the opening with the ending lah. Yeah. Aku rasa banyak filem yang ada best opening scene pun. Kalau kita nak borak kan. I think yang boleh aku teringat sekarang contohnya filem Jebat. Siapa nama director? Hussein Hanif ya? Apa? Hussein Hanif. I think that's one of the best opening scene. Bila dia set up the character scene tu simple je. Scene tu tak ada lah besar apa pun. Tapi it's actually the set up. Sebab for me, Jebat is more on the character study punya movie lah. Just character is about Jebat kan. So that's one of the best opening scene untuk set up the characteristic and but of course I'm not saying that movie lain opening scene tak best. Banyak movie opening scene the best lah. Okay, Nabil ada tanya soalan. Dia cakap Maki cakap walaupun first two acts bagus, tapi kalau third act tak best, filem tu terus rasa tak best. Setuju ke tak? Dia macam ni tau. Dia macam ni. Bagi aku sebenarnya kau kena best untuk setiap act lah. Barulah cerita kau best kan. Takkanlah kau nak first act tak best, lepas tu ni dia kena best. Tapi dia, kalau kita tengok dalam skop macam ni tau. Kau nak buat story, kau nak hook orang, kau nak bagi orang suka contohnya. Okay, kalau kita buat pasal mass, dia psikologinya bila orang habis tengok movie, benda yang fresh dalam kepala otak dia orang ialah third act lah, of course kan. First dengan second tu dia orang dah macam ke belakang sikit. So that's why bagi aku, kalau third act tu hancur, dia akan affect opinion orang terhadap that movie the whole lah. Walaupun macam kau ada opening scene yang perfect, kau ada first act, kau ada setup yang perfect ni, but third act kau sloppy, dia akan affect opinion orang terhadap the word. Ada setengah director yang boleh get away with that, di mana dia punya finale dia memang downhill gila. Aku tak boleh pergi sebut lah, tapi ada setengah. Tapi disebabkan dia gifted dengan dia punya work tu, orang tak peduli sangat dengan finale or third act dia. But in general macam itulah, third act tu penting lah. Sebab untuk mass audience, untuk general audience, benda tu yang akan fresh kan, benda tu masih fresh masa orang baru keluar daripada pengwayang.
Aku faham sebab orang kita ni bercakap pasal mass audience. Ada orang kita perlukan conclusion. Like a Hmm. solid conclusion in third act. Like the ending. Dia tak nak, dia orang tak suka macam benda ni macam open ending. Macam so kita ni ending ni macam mana? So, dia tak nak ada persoalan lagi selepas keluar daripada panggung. So benda tu aku rasa macam it depends on kalau kau dapat a good project yang boleh apa yang bagi kau kebebasan to go with the open ending yang kau tak ada like, any conclusion, then okay lah. Tapi aku rasa kalau we go for like uh, macam kau cakap lah, macam studio punya filem, diorang nak like macam make sure penonton keluar daripada panggung, diorang tak ada rasa macam nak apa, macam rasa tak puas hati. Yeah, I think benda tu macam kita tengok borak pada first tadi, iaitu it depends on apa yang hala tuju positioning filem kau tu. Kalau positioning filem tu untuk mass, obviously kau kena ambil kira benda ni lah, di mana mass punya psychological viewing semua bla 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 kan. Kalau memang positioning tu, kalau positioning dia lain pula, depends lah kepada that type of positioning punya ni. So it depend. That's why bila kau start project, even masa start kau tulis pun, kau kena faham positioning project tu. Project ni untuk mass ke, project ni untuk filem festival ke, project ni memang indie habis dan bla bla. Depends. So itu kena clear as a hired screenwriter, benda tu kena clear lah. Unless kau sendiri writer director, mungkin kau ada leeway terhadap benda tu. But kalau kau diberi as a hired screenwriter, kau kena faham kau kena tanya dia apa positioning filem ini. Oh, satu lagi bagi aku, sebelum aku terlupa lah, sebab kita masih dalam borak pasal scene kan. Kalau orang dengar pasal, orang komen pasal show, don't tell, bla bla, screenplay. Bagi aku benda tu agak macam, aku tak katalah show, don't tell tu benda yang salah. Tapi bagi aku, dia macam ni lah. Scene is about giving information kepada audience kan. Kau nak bagi information, kau ada 5 information kau nak sampaikan ni. Obviously bila kita ada talking head di mana 5 information tu disampaikan menerusi dialog, dia nampak macam kan, macam lazy writing kan, dan hence orang akan cakap show don't tell. Tapi it's not necessary true jugalah, sebab kalau kita tengok contohnya Mad Men borak daripada first season sampai season habis pun borak aje. Okay, aku rasa better kita bagi reference lah. So orang faham apa yang kita discuss. Okay, sebab last week Daulat keluar dekat iFlix. And then adalah some discussion. Ada yang suka, ada yang tak suka. Ada yang tak sukanya sebab dia punya point dia, filem tu tak praktikkan show don't tell tu lah. So the point of our discussion pasal show don't tell ni start from filem Daulat lah. So at least orang tahu apa benda yang kita discuss ni lah. Ya, aku faham benda tu. Aku faham. Okay, so maksud kau kalau nak start something with a show don't tell, you must know what not to tell and what not to show lah. Ya. Bagi aku, of course, filem yang borak talking head tu agak macam tak biasa sangat lah kan. It's not ni. Of course, screenplay tu kan ada. Dia kena faham benda tu. Benda tu kena faham. Kau kena faham dia tu. Screenplay tu dia contohnya opening scene Inglourious Bastard. Borak je. Tapi kau tengok, screenplay dia power. How dia set up, how dia pay off dia, how dia tahu kat mana shot scene apa yang tak perlu ada dialog, bla bla bla. Tapi gila babi heavy dialog. That's one of the powerful screenplay. So aku rasa ini pun ada orang salah faham juga pasal show don't tell ni lah. Ada orang yang rasa dia macam show don't tell tu maksudnya kau jangan verbally explain. Padahal sebenarnya ada benda yang kau memang kena verbally explain. Tapi there's a way to make it more classy and then without telling like straightforward. Yeah. In your face punya sebenarnya blah 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 blah. Like you tell it like directly lah. So sebenarnya tak salah. So tak salah pun sebenarnya kalau kau nak tell, but just the way you tell it make it difference lah. Itu point aku. Maksudnya
screenplay tu maksudnya even though character tu heavy berdialog, pergerakan dia, blocking dia, how dia react, even how dia angkat tangan, dia reflect kepada information or atmosphere satu-satu scene tu. Ada orang cakap kan kalau karakter tu duduk tangan dia macam ni, macamnya tunjuk dia sangat arrogant, dia ni bla bla bla. Macam tu lah contohnya. That kena ada dalam screenplay juga. Untuk director tahu okay macam ni ni semua bla bla bla. So bagi aku tak kisah pun kalau filem tu heavy on dialogue, but screenplay tu kena ada supaya dia tak jadi talking heads, dia tak jadi macam sort of telenovela lah sampaikan ni. Of course lah juga writer kena bijak lah. Kadang-kadang dialog tu dia dah jatuh dalam terlalu jadi makcik exposition, memang tak best lah kan dia tiba-tiba. So benda tu kena dia bijak lah. Dia tak boleh lah all the way dialog tanpa dia screenplay dia. Dia kena faham bila masa kita perlu tell the information through the dialogue, verbal, bila information ni has to be told through Images lah. apa benda lah, through visual. Macam tu lah. Okay. So next one, we go for writing dialogue lah. Sebab tadi cakap pasal scenes kan. Ini kenapa aku cakap pasal dialogue? Again, orang selalu cakap macam pasal bila dia borak macam tak natural je, or ada like, kau faham tak? Sebab ada orang like dia ingat macam bila borak kena dialog tu kena macam bahasa pasal lah, macam mana kita borak. Ataupun bagi ini open for discussion. Ataupun kalau rasa macam dialog tu it shouldn't be written in a way like kita bercakap macam just nak nampak benda tu casual. Nampak macam nampak karakter ni real lah sebab dia borak macam like our daily borak. So bagi kau prefer the dialogue to be written in that way like macam as in like more real, or kau rasa dialogue should be written follow by the character tu punya gaya percakapan dia? It depends on the story actually. It depends on the tema story tu. So benda tu benda yang penting juga awal-awal masa proses kau nak develop story, iaitu tema dia. So let's say lah tema dia memang kau nak contohnya high concept, dia orang borak dengan bahasa yang proper, then it will make sense kalau itu yang the project headed towards that. Of course benda tu kena ada all the combination benda-benda lain lah supaya the dialogue tu make sense. Kalau aku ada sebab aku ada tengok the interview dengan Aaron Sorkin. Dia cakap dialogue, the way you write dialogue macam kau tulis music. Kau faham tak? Bila cara diorang tu berborak, it's like macam like music lah. Dia ada that rhythm. So that dia punya ada punctuation dia tu sedap didengar. Sebab filem should be like macam larger than life. Orang tengok dekat big screen. Kau bukan nak tengok dekat phone. Kalau kau tengok dekat phone dan macam video TikTok ke lain, dan macam buat some lawak kelakar ke benda. But when you create something like for big screen, kau come out dengan konsep, kau come out dengan the characters, and some of dialogues actually should follow the way kau cut the movie lah. Benda ni akan link back to editing. Maksud aku dari segi rhythm of cara karakter tu bercakap. Ya, betul. Aku pernah dengar Aaron Sorkin tu punya talk lah pasal ni. Dan Aaron Sorkin memang terkenal dengan dialog yang snappy, yang pam. Yeah. Semua word dia macam tu. Tapi there's a debate where juga dekat sana pun dia orang ada juga some debate tentang Aaron Sorkin punya approach, di mana ada orang rasa benda tu tak natural. Benda tu. So bagi aku depends jugalah, sebab apa yang Aaron Sorkin buat tu larger than life, okay, but then dia buat best. Satu hal lah, dia buat best. Dan director yang pull out dia punya work tu, dia punya writing tu convincingly dapat macam dia buat. Tapi interesting story, one of the work dia yang kurang benda tu ialah waktu dia kerja dengan Fincher. So Fincher tak minat benda tu. Fincher, kau faham Fincher punya work lah. Fincher kan memang jenis visual lah, okay.
dia tak banyak cakap punya orang lah, Fincher. Dan tiba-tiba projek tu dia dapat kerja dengan Aaron Sorkin. Dan aku pernah tengok behind the scene masa dia orang bincang development masa tu draft ke berapa ke macam mana Fincher. Tapi Fincher power lah kan. Fincher boleh borak ke. Kau rasa kat sini tak work lah untuk dialog kau. Dan sikit macam okay faham macam tu. So dia orang ada compromise benda tu. So bagi aku again depend kepada direction dua director dan filmmaker. Aku tak kata dialog macam Sorkin tu tak boleh. Boleh, aku enjoy je. Semua how you pull out benda tu director pull out Sorkin punya writing tu kepada ni supaya in the end bila kita tengok kita rasa sedap. Okay, sementara kita borak ni, aku rasa kita pilih satu soalan dekat sini lah. Supaya diorang tak rasa macam left out. Okay, we pick one yang interesting. Kau pilih satu, aku pilih satu. Aku rasa kau ambil this one. Because this one actually ada boleh relate dengan kau. Syairah Ahmad. Memang kena work on ideas by producer ke? Can we write script based on our ideas ke? Kalau ideas sendiri nanti tak ada producer nak. So aku rasa tadi kita dah bincang awal lagi. Maybe she missed that part lah. Kau pernah tak ada intention to write your own script and then sell it to producer instead of producer yang datang dekat kau? Macam mana apa soalan dia? Kau pernah, okay, sebab dia punya soalan dia ni macam kita dah discuss tadi kat atas. Dia cakap memang kena work on ideas by producer ke, or memang we can write script based on our own ideas. Kalau dia tanya kalau ideas sendiri nanti tak ada producer nak. Okay, aku simplify kan ayat dia or dia punya question supaya kau boleh faham. Kau sebagai script writer, kau ada tak perasaan kau nak tulis story yang kau nak bikin? Maksudnya filem yang kau rasa ini filem skrip yang aku nak buat, ataupun kau just mainly kau work from director and producer yang datang kat kau dah ada idea ke? Kau pernah memang ada pun kau ada kau punya own idea yang kau nak tulis yang like completely kau punya idea lah? Untuk aku actually a bit of both lah, sebab aku pernah buat projek di mana memang totally idea aku. Macam aku nampak Devon ada kat situ projek filem dengan dia tu, which is banyak initial idea-nya daripada aku. I think telemovie Girlfriend Dari Neraka itu daripada idea aku. Lepas tu technically KLGU pun ada pada idea aku juga, sebab dia datang dengan arahan kita nak buat siri tentang KL Gangster based on the film universe, tapi kita tak tahu cerita macam mana. Dan aku come up with the full outline of the series lah. So tapi kedua aku juga buat dengan idea daripada orang lain, sebab yelah that's my job kan, takkanlah aku nak pakai idea aku je. Okay, untuk menjawab Syairah tadi juga, aku bagi satu point juga. Kau boleh je tulis based on your own ideas. Macam sekarang aku tengah develop for aku punya filem lah. Aku punya idea sendiri, aku tak peduli pun pasal producer ke benda ke, sebab yelah kau produce sendiri lah. Maksudnya kau develop your own ideas, kau nak bikin your own film lah. So tak semestinya kau nak kena dapat green light from producer, or takut fear of rejection dah. Macam sebenarnya tu tak perlu ada. Kalau kau rasa kau nak tulis, kau tulis je sendiri. Tak perlu nak tunggu macam takutlah nanti idea kena reject by producer. If it's a good script, then it's good script lah bagi aku lah. Ya, aku tambah dengan benda tu ialah berbalik kepada awal-awal tadi. Aku rasa jangan takut rejection, jangan takut apa. Buat. Satu ialah kita belajar along the way. Keduanya kita insyaAllah akan sebab aku tertarik dengan Nick ada bagi satu point yang menarik semalam masa dia discuss dengan Eddie. Kalau kau for beginner kan, kalau kau dibagi dua peluang. Satu, kau boleh bikin filem dengan budget yang proper. Maksudnya ada good budget. Tapi kau
peluang untuk belajar tu kurang sikit. Dengan satu lagi kau ada option to do a project something yang kau boleh belajar banyak. Maksudnya macam kau buat kill lah. Like we learn from A to Z